أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, aku bersumpah dengan negeri Mekah ini, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri ini sentiasa ditindas demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Surah ini dinamakan surah Al-Balad. Al-Balad ialah negeri Makkatul Mukarramah, tanah haram yang sangat dihormati, haram yang sangat dihormati, dan diharamkan melakukan perkara-perkara yang mencabul kesuciannya. Tak macam tanah lain, tempat lain. Tak boleh memburu binatang, tak boleh memotong pokok-pokok. Biasa yang ada kecuali potong sayur, tanah sayur, tak apalah, itu lain. Tak boleh buat beberapa perkara dalam kawasan tanah haram ini. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW mula-mula membawa Islam. Dalam keadaan Islam ditekan dan ditindas, termasuklah Nabi SAW. Kebiasaan surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah ini, memberi penegasan dan penekanan kepada rukun-rukun iman. Surah ini menegaskan beriman kepada hisab, beriman kepada adanya balasan Allah Subhanahu wa taala, dan membezakan di antara orang-orang yang baik yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan orang-orang yang jahat, yang kafir, yang zalim, yang jahat. Berbeza perangai mereka di dunia, maka berbeza kedudukannya di dalam neraka, dalam syurga. Yang satu masuk syurga, yang satu masuk neraka. Surah ini dimulakan dengan sumpah dengan Al-Balad, negeri Makkatul Mukarramah, tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kelebihan dan kemuliaannya, dan bersumpah dengan manusia yang melahirkan manusia-manusia yang lain, iaitulah Nabi Adam alaihissalam, dan manusia yang dilahirkan daripadanya, khususnya orang-orang yang beriman, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Menerangkan tentang perangai penduduk-penduduk Mekah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggunakan pangkat, menggunakan kedudukan, menggunakan harta yang sebanyak-banyaknya, berbangga dengan harta yang banyak itu, dibelanjakan untuk menentang Islam. Tahulah mereka di mana akibatnya, iaitulah bila menghadapi huru-hara hari kiamat. Di situ barulah mereka tahu di mana akibat segala amalan mereka itu. Allah membahagikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Yang beriman mendapat bahagia, yang kafir mendapat celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Demi sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini, iaitulah negeri Makkatul Mukarramah, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Quranul Karim yang menjadi rahmat kepada seluruh manusia. Dengan Al-Quran dan diri Rasulullah SAW dibangun diri manusia, dibangun imannya, dibangun ilmunya berpandukan syariat, dibangunkan akhlaknya, menjadikan ruh, jasad dan akal manusia yang dibina mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negeri ini kering, tidak ada hasil, tidak ada sumber ekonomi, melahirkan satu kebangkitan yang menyelamatkan seluruh dunia, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah taala, wa qalu inna tabi'il huda ma kan natakhassaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Dan berkatalah mereka, yakni mereka yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan pemimpin Mekah itu, kalau sekiranya kami ikut petunjuk yang kamu bawa ni wahai Muhammad, kami tahu mu ni orang baik, orang benar, orang amanah, orang bijak, tapi ajaran yang kamu bawa ni ajaran baik tapi ada tapinya. Kalau ikut ajaranmu ni, nescaya Mekah akan diserang oleh musuh. Habislah Mekah ni nak makan apa? Nak makan apa? Kerana dikeliling Mekah ini kabilah-kabilah Arab yang kafir. Kuasa besar dunia Parsi dan Rom, China, India, Mesir, seluruh pelosok dunia adalah kafir dan jahat berlaku. Tiba-tiba membawa ajaran yang baik di Mekah ni, dah ikut seluruh dunia, kena kepunglah Mekah ni, nak makan apa? Tuhan kata awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilai thamarat kulli syai' rizqan min ladunna. Adakah kami Allah yang menetapkan mereka di tanah haram Mekah ini? Kami yang meletakkan mereka di sini, dan kami bawa rezeki buah-buahan yang melimpah ruah yang datang dari seluruh pelosok dunia. Walaupun tidak ada kebun di sini, tidak ada tanaman di sini, tidak ada hasil di sini, tidak ada apa di sini, Tuhan kumpulkan bahan itu datang ke sini. Ini kekuasaan Allah. Adakah mereka tak tengok? Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Menjadi adat kepada kabilah Quraisy yang berada di Mekah ini, bila Mekah tidak ada sumber pertanian, tidak ada sumber yang menghasilkan berbagai-bagai barang, air Zam-Zam saja tak cukup, orang datang di sini beramai-ramai, menyebabkan penduduk Mekah terpaksa keluar untuk berniaga. Rihlatas syita, berniaga, melakukan rihlah, perjalanan di musim sejuk, wasayf, dan perjalanan di musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Acak kali disebut di sini. Yaman adalah pengkalan negeri-negeri timur, pelabuhan tempat berhimpunnya peniaga-peniaga timur, Parsi, India, China dan lain-lain. Mereka berkumpul di situ, tersekat dengan Laut Merah, tak boleh pergi lagi di Yaman. Kemudian Syam pula, peniaga daripada Eropah, daripada Afrika, Asia Tengah, tersekat di situ, menyebabkan orang Quraisy yang tak ada hasil di Mekahnya pergi ke Yaman
ambil barang Yaman, tukar dengan hasil-hasil sedikit sebanyak daripada semenanjung Arab. Berulangnya macam-macam lagi. Masa tu British tak ada. Ada negeri yang nak barang-barang berulang ni, mereka mengambil barang-barang Cina, India, Parsi, dibawa ke Mekah, ditinggal di Mekah sebahagian, pergi ke Syam, tukar dengan barang-barang yang datang dari Eropah, Asia Tengah dan lain-lain, tukar dengan barang-barang daripada barat, dia ambil barang itu dibawa ke Mekah, kemudian tinggal sebahagian di Mekah, sebahagian lagi bawa ke Yaman, tukar dengan negeri timur yang tak tahu barang barat ini. Mereka berniaga. Allah Ta'ala jadikan Mekah bandar yang hidup, yang hidup ibadatnya, yang hidup ekonominya, yang hidup politiknya, menjadi tempat pertolongan. Falyabudu rabb hadzal bait, maka mereka hendaklah memperhambakan diri kepada Tuhan yang punya rumah ini, Kaabah, yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam, bapa kepada Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, dan bapa kepada nabi-nabi yang kemudian daripadanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang dibangga oleh penganut agama Yahudi dan Kristian, yang dibangga oleh penganut penyembah berhala musyrikin, Ibrahim alaihissalam. Orang Eropah kata Abraham, orang Hindu kata Brahma. Ibrahim Brahma, walaupun dia kata ni Tuhan, itu karuk dia, itu bab lain. Orang putih pula ada karuk dia, itu bab lain. Allah memerintah Ibrahim mendirikan Kaabah. Falyabudu rabb hadzal bait, hambakan diri kepada Tuhan punya rumah ini, Kaabah, iaitu Tuhan yang menurunkan Al-Quranul Karim, yang kamu mesti beribadat kepadanya. Dalam masa yang sama, kamu kena terima hukum-hukum dia yang ada dalam kitab Allah, Quran yang diturunkan di sini. Falyabudu rabb hadzal bait, semayangnya, puasanya, zakatnya, nikah kahwinnya, pakaiannya. Quran suruh tutup aurat, bukan orang suruh tutup aurat. Suruh makan halal, jangan makan haram. Memerintah negara dengan hukum Islam, Quran yang suruh. Quran tu adalah kalam Allah, cakap Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, kamu memperhambakan diri bertuhan yang punya rumah ini, Kaabah ini, yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam, allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka sehingga tak lapar. Ini dalam aspek, dalam bidang ekonomi. Telah mengatur ekonomi dengan Al-Quran. Jangan ikut kapitalis, jangan ikut komunis, jangan ikut sosialis. Kapitalis membela orang kaya, membiarkan orang miskin. Sosialis dan komunis membela orang miskin, menzalimi orang kaya. Islam meletakkan hak kepada semua, berhubung di antara satu sama lain. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan memberi keamanan sehingga tidak takut. Keamanan itu ialah pemerintahan negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan Islam, yang Tuhan janji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Ayat dalam surah An-Nur. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh daripada kamu, yakni mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh daripada kamu, bukan semua kamu. Sebahagian kamu yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, amal untuk menegakkan Islam ini sehingga menjadi kuasa. Lalu Allah Ta'ala jadikan mereka pemimpin yang memerintah, la yastakhlifannahum fil ardh
kama stakhlafal ladzina min qablihim, kami akan jadikan puak ini memerintah negeri sebagaimana diberi pada umat zaman dahulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Dzulqarnain dan lain-lain lagi. Tuhan janji walimakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah Ta'ala jadikan din Islam ini berkuasa, duduk di atas. Walibadalnahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah tukar daripada takut pada aman, daripada takut pada pencuri, takut pada perampok, takut pada penyamu, takut pada zalim. Bila syariat Allah dilaksanakan, pencuri dikerak tangan, perampok dikerak tangan, dikerak kaki, kalau bunuh dibunuh, penjenayah dihukum, maka berlakulah keamanan. Allah Ta'ala tukar daripada ketakutan kepada keamanan. Ini dia yang memberi keamanan daripada ketakutan. Bila Allah tawar perkara ini kepada penduduk Mekah, tiba-tiba penduduk Mekah, pemimpin mereka takut nak terima, hanya sebahagian saja. Maka Nabi cari penduduk Madinah. Penduduk lain tak sanggup, orang Madinah sanggup. Digabungkan Mekah dengan Madinah, maka tegak pemerintahan mengikut Al-Quran. Kemudian Mekah dibebaskan oleh Allah Ta'ala dengan Fathu Mekah. Mekah balik kepada Islam, maka berlakulah bumi yang suci ini bukan saja jadi kiblat kepada semayang, kiblat pada ilmu Islam. Maka Tuhan bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, demi sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri Mekah ini, negeri ini, termasuklah orang yang dilahirkan di negeri ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kitab yang diturunkan di negeri ini, Al-Quranul Karim. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri ini. Engkau sendiri wahai Muhammad duduk di negeri ini, dilahirkan di sini, tinggal di negeri ini, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mulianya Mekah. Oleh kerana itulah Nabi kata, la tashuddur rihal ila thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Jangan kamu bersungguh melancung melainkan pada 3 buah masjid. Masjid aku, Masjid Madinah, Masjid Mekah, dan Masjid Baitul Maqdis. Dan hadis yang lain, semayang di masjid aku menyamai 100,000 semayang tempat lain. Semayang Masjid Madinah menyamai 1,000 semayang masjid lain. Semayang Masjid Baitul Maqdis 500 semayang masjid lain. Mekah dia beri 100,000 fadilat daripada masjid lain. Ini kelebihan Makkahul Mukarramah. Wa walidin wa ma walad, demi yang melahirkan anak-anak yang ramai, ayah iaitu Adam alaihi salam. Allah bersumpah dengan Adam alaihi salam. Yang dimaksud dengan walidin ialah Adam alaihi salam, bapa kepada segala manusia, yang dilahirkan daripadanya nabi-nabi, rasul-rasul dan zuriat-zuriat yang saleh, yang memakmurkan dunia dengan syariat Allah. Tidak termasuk di dalamnya mereka yang kafir, yang jahat, yang zalim. Tak ada guna Allah bersumpah dengan mereka ini. Allah bersumpah dengan zuriat Adam, nabi-nabi dan orang-orang yang saleh, yang menegakkan syariat Allah. Wa ma walad, dan apa sahaja yang diperanakkan daripada zuriat Adam alaihi salam, yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam.